So pergi ke kedai membeli butter, butter dibeli tanpa biaya guys. Okay, demi view yang berjuta-juta, jiran sanggup dianiaya. So guys, apa yang korang akan buat kalau orang sebelah rumah korang sengaja provoke korang semata-mata nak gunakan reaksi korang untuk buat konten dia sendiri? Hello guys, welcome back. Okay, nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum mula aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni, Malam Crime Unit. Okay? And hari ni aku nak cerita dengan korang pasal satu lelaki ni yang sengaja provoke jiran dia. Okay, provoke jiran dia, cucuk-cucuk jiran dia ni semata-mata nak, orang kata, nak dapat high views dekat TikTok. So kan, lelaki aku nak ceritakan dia ni, nama dia Zachary. Nama panjang dia ataupun nama betul dia adalah Zachary T. Latham. Okay? And dia adalah seorang remaja berumur 18 tahun yang sebelum ni pernah berkhidmat sebagai National Guard di New Jersey. So Mamat ni pula, dia tinggal dengan datuk dengan nenek dia dekat Vineland. So basically kalau macam mak dengan ayah dia pula, dia tak ada pula mention kan kat mana mak dengan ayah dia tinggal. But whatever, kita bukan nak cerita pasal mak bapak dia pun, kita nak cerita pasal Mamat si Latham ni lah. So korang bayangkan lah guys, okay, umur dia usia baru berapa, 16 tahun, and dia dah pakai kereta Corvette. Okay, and kereta tu pula dia selalu pandu ataupun selalu bawa dengan laju lah dekat area kawasan perumahan dia ni. And nak kata berapa laju dia bawa tu, probably dia bawa average lebih kurang dalam 160 km sejam dekat kawasan perumahan guys. Dekat kawasan perumahan, dekat area perumahan apa Vineland tu. So korang bayangkan nak dijadikan cerita, ada satu family ni, nama family dia ni adalah Durham. Okay, and family Durham ni terdiri daripada William T. Durham Senior, and then dia punya isteri is Catherine Durham. Dan diorang ni, pasangan suami isteri ni, dia ada dua anak yang berumur lebih kurang dalam 21 tahun dengan 17 tahun. So nak dijadikan cerita pula guys, si William ni, dia ni seorang pengawal penjara Southwoods State Prison. Basically William dengan bini dia si Catherine ni kira macam terganggu sangat lah dengan perangai si Zachary Latham ni lah. Bawa kereta laju sesuka hati kan. And diorang ni family si William ni, laki bini ni, dia pernah berjumpa juga, pernah orang kata face to face juga dengan si Latham ni kan. Dah beberapa kali lah orang kata berjumpa. Tapi setiap kali si William ataupun Catherine ni datang jumpa dengan si Zachary Latham ni untuk bagi nasihat, janganlah bawa laju apa dan sebagainya, dia seolah-olah macam kita tuang air dekat daun keladi guys. Cakap banyak pun tak guna. Mamat ni memang tak nak dengar. Dia langsung tak peduli. Walaupun dah orang kata dah berkali-kali dipaksa untuk minta maaf dekat keluarga si William ni. Kira macam datuk dengan nenek si Zach ni berkali-kali suruh si Zach ni minta maaf dekat keluarga si William ni kan. Tapi memang tak ada apa. Memang dia tak ada nak minta maaf ke, tak ada apa. So guys, basically dia punya perselisihan faham di antara keluarga si Latham ni dengan keluarga si Durham ni berlarutan selama 2 tahun guys. 2 tahun, kau bayangkan, punyalah lama kan. So makin hari makin stres, makin hari makin tegang keadaan tu antara dua orang ni kan. So pada awal tahun 2020, okay, Catherine, iaitu isteri kepada si William ni, sekali lagi bersemuka dengan si Zach ni. Kira orang kata nak tegur pasal cara pemanduan Mamat ni yang macam agak melulu kan. Tapi kali ni si Zach ataupun si Latham ni, dia decide untuk merakam diorang punya conversation tersebut. Okay, dia decide untuk rakam conversation antara dia dengan si Catherine ni, and then nak orang kata nak upload dia punya content tu naik ke TikTok. Bila diorang dah ada bersemuka dan ada perbalahan sedikit yang berlaku, so tak sangka video yang dia upload ke TikTok tu mendapat sambutan yang gila guys. Mendapat sambutan lebih daripada 3 juta tontonan. Kau bayangkan, 3 juta tontonan. Nampak pelik, tapi yang aku tak faham orang yang tengok video tu ataupun netizen yang tengok video tu, diorang suka kan kepada si video si Latham ni kan. Si Zach ni, dia suka video tu. Netizen pun macam bagi komen lah, bagi idea dan bagi komen macam mana untuk serang Catherine on the next coming confrontation yang diorang akan ada
berkemungkinan yang diorang akan ada. Contohlah, bagi some certain idea. Tapi idea-idea yang netizen bagi ni macam agak teruk juga kan. Salah satu contoh idea yang dia bagi macam potong tayar kereta si Durham ni, ataupun baling telur dekat rumah keluarga si Durham ni. So kau nampak tak guys? So basically dekat sini kita dah boleh nampak yang si Zack ni dah macam orang kata dah makin semangat lah. Dia dapat sokongan daripada netizen untuk melakukan benda-benda yang bukan-bukan dekat si William dengan si Catherine ni kan. And then kau bayangkan ada satu point tu, ada satu time tu si Catherine ni tengah siram pokok lah dekat luar rumah kan, tengah siram pokok. And then daripada parking lot, daripada jauh dekat kawasan rumah diorang tu, si Zack ni jerit, "Hey Karen, kita dah viral." Okay, kenapa dia cakap Karen? Okay, Karen ni adalah merupakan slang yang digunakan untuk mengejek wanita di pertengahan usia. Dia kira macam orang panggil Mak Joyah. Kira kita ejek orang kan, kita panggil dia Makcik Bawang ke, kita panggil dia Joyah ke apa kan. Dia panggil Karen. So dia cakap daripada jauh, Karen, kita dah viral. Dia cakap macam tu kan. So bila dia dah ejek ni tu, dah tentulah si Catherine ni koyak kan. Betul lah, macam bengang lah. And then lepas si Mamat, si Zachary ni, si Zack ni duk ejek si Catherine ni, panggil dia Karen dan sebagainya, dia terus belah je daripada kawasan perumahan tu. And then orang kata masa dia mengejek tu, diorang rekod juga. And dia upload lagi sekali benda tu dekat TikTok kan. So macam actually si Zack ni dia nakkan perhatian. And then dia orang kata gila views dekat TikTok ni kan. So whatever yang dia buat dengan si keluarga si Durham ni, dia akan rekod, dia akan upload. Dia akan rekod, dia akan upload. So dekat TikTok, salah satu video Zachary ataupun salah satu video si Zack ni menunjukkan yang anak William ni yang berumur 21 tahun ni tengah berdepan dengan si Zack ni. And dekat dalam video tu pula, dia punya description tulis, "Anak Karen terjumpa video ni, makin viral dan cuba paksa aku keluar kereta." Kan? Anak Karen terjumpa video ni makin viral dan cuba paksa aku keluar kereta. Kan? So itu title daripada dalam TikTok si Zack lah. So dalam insiden ni, si keluarga Durham ni macam orang kata telefon polis, tapi polis pun cakap kita tak boleh nak buat apa-apa because dia tak ada dakwaan yang difilekan ke atas si Zack ataupun si Latham ni. Satu lagi perbuatan mengejek yang orang kata yang dibuat oleh si Zack ni guys, okay, termasuklah dia rev kereta enjin dia tu, dia rev enjin kereta Corvette ni dekat depan rumah si William ni, depan rumah si Durham ni. And then dia meniupkan ciuman ke arah Catherine kan. Wajar tak Muhammad ni kan. So si keluarga Durham ni pun dah beberapa kali untuk cuba selesaikan perselisihan faham antara diorang dengan si Zack ni melalui cara yang sah lah. Melalui cara yang sah maksudnya diorang buat tuntutan mahkamah kan. Tapi kau tahu lah, polis diorang ambil tapak dia, memang tak pedulikan pembunuhan diorang ni, dengan alasan diorang tak dapat nak sign komplain ke atas Zachary Latham ni sejak mahkamah ditutup, memandangkan kita dah dilanda COVID-19 yang masa tu macam tengah peak gila babi lah pasal COVID-19 ni. So guys, pada 4 Mei 2020, anak William ataupun anak keluarga Durham ni yang berusia umur 17 tahun, masa tu dia tengah sibuk bawa basikal dekat kawasan perumahan lah, dekat kawasan kejiranan yang sama, dekat kawasan kejiranan. And at one point, tiba-tiba si Zachary ni ataupun si Latham ni, dia bawa truk dia and then dia terus sailang pancung je si William ni, member tengah bawa basikal, dia terus bawa truk dia laju-laju pancung yang terus berhenti kat depan macam tu kan. Jadi of course lah budak ni macam bingit, budak ni marah kan. And then bila dah bising-bising apa semua, si Latham ni cakap dia macam basically si Latham ni pula dia mendakwa yang dia tu bunyikan horn je. So dengan kejadian ni lah yang membuatkan si kata keluarga si Durham ni sedar enough is enough lah kan. We need to stop this shit from happening again. So tak lama lepas tu si keluarga Durham ni dah mula untuk mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tu dengan cara mereka sendiri. Dan si William, Catherine dengan dua anak dia ni pergi kat rumah si Zack ni. Okay, so si William ni dia letakkan kereta dia dekat tepi jalan untuk menghalang kereta atau untuk menghalang truk si Latham ni lah. So basically masa time tu pula si Catherine tengah record whatever happen on that particular day dengan phone dia lah. Okay, dan mencabar Latham dalam insiden membabitkan anak dia. Kira macam diorang marah lah si Latham ni kan.
And then benda ni macam orang kata bagaikan menyimbah minyak ke api ya guys. You know, pergaduhan tu jadi makin lama makin besar, bertekak sana, bertekak sini, bergaduh sana, bergaduh sini. And then video rakaman Latham, video rakaman juga menunjukkan si Latham menolak Catherine ke belakang, jatuhkan handphone dia dan pecut ke rumahnya yang terletak 500 kaki dari situ. Faham kan? So basically Latham tolak si Catherine ni ke belakang, dia jatuhkan handphone dia, lepas tu dia pun lari keluar kan. Jadi isteri kepada si Latham ni, iaitu Sarah Latham, memberi amaran kepada keluarga Durham ni untuk jangan masuk ke rumah diorang kan. Jadi orang kata secara spesifik Sarah dah bagi warning. Okay, dia bagi warning seolah bukan macam aku nak bagi tahu kau awal-awal, okay, korang semua ni baik berundur daripada sini sebab korang takkan suka apa yang akan terjadi lepas ni kan. Okay, so basically you know, si Latham dengan isteri dia ni berulang kali mengatakan kepada keluarga Durham dalam video untuk mereka keluar dari kawasan mereka dan mereka tu tidak dialu-alukan. Diorang marah macam berambus daripada sini, aku tak nak tengok muka kau, korang belah lah dari sini, okay, sebab ini bukan kawasan kau, ini kawasan rumah kita orang, and korang tak invited pun, you are not being invited to my house, so please go. Tapi time tu pula si kata si family William ni ataupun si Durham punya the whole family, diorang tangan kosong, diorang datang tangan kosong je, kira tak ada bawa senjata, tak ada bawa apa, so diorang macam lah apa hal ni kan, gua tangan kosong ni. And then tak lama kemudian si Latham yang bersenjatakan stun gun, you know, dengan sebilah pisau keluar untuk berdepan dengan keluarga si Durham ni, dengan stun gun dia, dengan pisau keluar kan. So dalam orang kata sepanjang pergaduhan tersebut guys, si Sarah ataupun si isteri kepada si Zack ni duk sibuk lah rakam kan, sibuk rakam aksi keseluruhan pergaduhan ni. So si Latham ni pula, nak jadikan cerita, si Latham ni pula sempat tembak seorang daripada anak Durham menggunakan stun gun dan hayunkan pisau ke anak dia satu lagi, tapi alhamdulillah berjaya ditepis. Okay, so Durham sempat tahan si Latham ni untuk terus melibas pisau dia, tapi terkena kelaran Latham ke lengan kanan. Okay, so lepas dah terkena tu, dan si Latham ni lari ke garage, dan dia ikuti pula dengan si Durham, and diorang saling bergaduh kat situ lah. Si William ni dengan si Latham ataupun si Zack ni lari pergi ke garage, gasak kat situ pula kan. Bayangkan budak 16 tahun ni kan. So masa tu pula stun gun tu pula telah ditembak beberapa kali dan isteri Latham pujuk untuk melepaskan pisau di tangan dia. Faham tak? So basically tengah gaduh, si Sarah ni pujuk dekat si Zack ni, tolonglah lepaskan pisau ni, apa semua tolong kan? Jangan buat benda-benda macam ni. Tapi you know, nak dijadikan cerita, Latham sempat tikam si William menggunakan pisau tu beberapa kali. Sempat guys, dia sempat tikam. And orang kata bila pihak polis buat siasatan, diorang percaya yang tikaman bertalu-talu di bawah ketiak guys. Okay, di bawah ketiak, bertalu-talu di bawah ketiak ni yang menyebabkan paru-paru William tu bocor. Itulah yang mengakibatkan kematian dia guys. So guys, berikutan kepada isu ni, okay, both of the family, which is Latham dengan si Durham ni, diorang dua-dua ni ditahan. And Latham ni pula ataupun Zack ni, dia didakwa dengan first degree aggravated manslaughter sebab dia claim dia bertindak untuk mempertahankan diri. Okay, yang kedua, second degree count of aggravated assault dan pelbagai kesalahan membawa senjata. So kepada siapa yang tak faham ataupun kepada siapa yang tertanya-tanya apa benda aggravated manslaughter ni, so basically aggravated manslaughter ni maksudnya menyebabkan kematian seseorang dengan cara yang melulu. Tapi korang tahu tak, keluarga Durham ni pula, dia didakwa untuk memecah masuk kawasan si Latham ni. So obviously keputusan mahkamah tidak memuaskan hati si keluarga si Durham ni. Sebab diorang tengah bergabung kan. And mahkamah pula cakap yang diorang pun salah sebab diorang pecah masuk kawasan rumah si Latham. Of course lah. And member dah pass away, family member semua tengah berkabung. Lepas tu mahkamah pula cakap yang you know, diorang tak boleh nak sabit apa. Mahkamah pula cakap yang diorang pun salah sebab diorang
pecah masuk kawasan rumah si Latham kan. Jadi macam agak kesian juga kat situ, you know. So nak jadikan cerita, peguam keluarga Latham, okay, ada cakap yang Latham dan isteri telah merancang memerangkap keluarga si Durham ni ke rumah diorang dengan niat untuk merakam diorang punya argument and nak upload that particular content ke TikTok semata-mata demi views dan popularity. Kira orang kata memang niat Sarah, kira the lawyer ni memang cakap, you know, memang niat Sarah dengan Latham ni untuk post video gaduh tu untuk ke TikTok sebab diorang nak jadi famous. Itu kata lawyer. Hujah yang mengatakan yang konon-kononnya si Latham dengan si Sarah ni nak mempertahankan diri, of course memang tak boleh diterima pakai lah kan. Itu bukan nak mempertahankan diri kan, kau nak jadi famous sebenarnya kan. Jadi you know, kalau betul-betul, kalau si Latham ni betul-betul lah, orang kata kalau lah si Zack ni betul-betul risaukan keselamatan isteri dia si Sarah ni, dua orang tu boleh je berundur masuk balik dalam rumah kan, call polis dan tunggu kat situ kan. Diorang bukannya buat apa-apa pun. Kalau kau betul nak selamatkan diri, ataupun kalau kau betul tengah defend kau punya diri time tu, kau dah masuk rumah, kau takkan argue, kau akan call polis, kau akan duduk kat situ dan kau tunggu polis tu datang. Jadi apa yang jadi kat sini basically is just like orang kata apa, jenayah yang terancang lah kan. Sebab diorang memang tak buat macam tu sebab niat diorang memang diorang nak perangkap keluarga si Durham ni untuk serang keluarga dia ni dan dirakam dan untuk upload dekat TikTok kan. Macam mana diorang boleh ada this kind of ideas is basically is from the netizen itself. Sebab netizen pun bagi sokongan, cakap kau kena buat gini, kau kena buat gini, kau kena buat gini. Budak-budak ni pula umur 16 tahun kan. Terus but then yang paling sedih kan, kira si Zachary Latham ni dia tak ditahan dan dibiarkan bebas dengan pengawasan tahap 2, level 2 monitoring, okay. Tapi lepas dia dah berpindah ke Naples, Florida, alright, si Zack ni ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara kerana dia telah mengancam seorang penunggang motosikal dengan sebiji airsoft gun yang serupa dengan AK-47. Bila dah kena tahan, dah kena tangkap apa semua, so dia dibebaskan lagi sekali dan dia dipakaikan ankle monitor. Okay, ankle monitor korang tahu kan, benda yang penggalangan kaki yang ada monitor, beeping monitor tu. Okay, dia kena pakai yang tu. Tapi kemudiannya dia finally serah diri dekat Florida selepas waran tangkap berkaitan kematian Durham dikeluarkan untuknya di New Jersey. Finally dia serah diri. Dalam benda-benda ni berlaku bila dia dah pergi ke Naples, Florida dan sebagainya, dia ni si Zack Latham ni dia keep on masih lagi uploading ataupun masih lagi post-post dekat TikTok semata-mata untuk offend ataupun semata-mata untuk menyinggung perasaan keluarga si Durham ni kan. Dan yang terkini, Zachary Latham mengekalkan pengakuannya tidak bersalah semasa pembicaraannya yang berlangsung pada Jun 2021. So guys, apa pendapat korang tentang kes Zachary Latham tadi? Okay, bagi aku ada 3 benda yang aku boleh ambil daripada cerita ni. Firstly, nombor 1, perasaan marah ni normal guys. Perasaan marah ni normal, okay? Tapi kemarahan ni boleh jadi masalah kalau dia bawa sifat agresif, panas baran dan perbalahan fizikal, kau nak bertumbuk dan sebagainya. So bagi aku, kalau rasa korang macam jadi marah dan apa semua, korang kira daripada 1 sampai 100 dalam keadaan terbalik, 100, 99, 98, 97, 96, 99. Jalan-jalan sekejap, keluar, pergi tenangkan fikiran, buatlah senaman ringan ke, dengar, main lagu, main gitar ke, kalau korang boleh main muzik, main gitar dan sebagainya. Yang paling penting untuk bagi orang Islam, bagi kita orang Islam, orang Muslim, korang ambil wudu, solat. Sebab apa? Fitrah air memandamkan api kemarahan yang sedang marah. Itu fitrah air sebenarnya. Jadi kita ambil wudu supaya kita calm down, kita relax kan. Aku tak kata marah ni salah kan, tapi janganlah orang kata biarkan diri kita ni dikuasai oleh kemarahan. Sebab bila kita marah ni, kita hilang rasa pertimbangan guys. Kita memang hilang pertimbangan diri kita ni. Macam kes tadi si William ni. Mungkin dia marah sangat sampai dia tak rasa ada jalan lain pun selain face to face dengan si Zachary ni kan. Tapi yang tragisnya tu lah, dia kehilangan nyawa dalam kejadian ni. Itu je. Semata-mata dia nak orang kata face to face dengan si Zachary ni untuk menyelesaikan masalah. Tapi lah bila dua-dua kepada dah hot, seorang tergadai nyawa kan. Jadi dan kalau ada yang macam, kalau ada orang yang annoying sangat macam si Latham ni tadi, buat provocation tak habis-habis,
make sure korang jangan ambil tindakan sendiri lah. Okay? Ada juga kita dikelilingi oleh orang-orang yang annoying macam ni kan, buat provocation dan sebagainya. Just buat bodoh lah, buat tak tahu tak perlu lah orang kata nak sindir-sindir kat social media, apatah lagi buat ugutan yang orang kata yang mampu mengancam keselamatan, you know? Walaupun kita rasa kita ni di pihak yang benar guys, okay? Walaupun kita rasa kita ni di pihak yang benar, but not do any provocation anywhere lah, right? Gunakan saluran yang betul untuk orang kata menangani masalah, Jangan orang kata nak settle masalah kau pergi hantar santau pula. Itu problem tu kan, hantar santau kan. Pakai WhatsApp grup taman, contohnya. Pakai, gunakan apa benda yang korang ada kat depan mata. WhatsApp grup taman, you know. Contohlah kalau ada masalah dengan jiran, okey kita cerita dekat dalam grup. Paling-paling tidak buat report polis, kalau ada gangguan bunyi dekat area kawasan kejiranan dan sebagainya. In fact, bagi aku ini adalah orang kata peranan rukun tetangga yang kita ada sekarang ni kan. Dan yang ketiga, dan mungkin yang paling penting guys, okay, apa benda yang kita nak kongsi dekat social media ni, kat Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya ni, kita make sure yang kita ni hati-hati. Zaman media sosial sekarang ni, bilangan views dan followers dah jadi currency terbaru. Kita dah bukan pakai wang ringgit untuk social media. Viewers and followers itu adalah currency yang terbaru di zaman sekarang. Okay? Ada yang sanggup buat benda-benda pelik yang tak masuk akal guys, semata-mata nak kejar views, semata-mata nak kejar subscribers. Gila geng. Bagi aku, any publicity, whether is a good or bad, is still a publicity. Tapi benda viral ni takkan lama guys. Memang takkan lama. Cukuplah 2 minggu. Cukup 2 minggu orang lupa dah pasal hal viral tu kan. Sebab itulah guys, kita akan tetap tengok orang buat benda-benda bodoh macam ni. Sebab benda-benda macam ni ada demand guys dekat dunia social media zaman sekarang ni. Kalau korang tak percaya, korang tanyalah mana-mana Insta famous, you know, celebrity yang main Instagram ni, ataupun dia call it as Celegram, ataupun any YouTuber yang korang kenal, you know, bermacam-macam benda yang diorang hadap, sebabkan diorang dah famous. Macam-macam benda yang diorang hadap. Macam si Latem ni pula, dia sanggup provoke jiran dia supaya dapat views yang banyak. Tapi my question is, berbaloi ke benda ni? Adakah benda ni berbaloi? Ada makna ke famous dia tu dekat penjara sekarang? Ada makna ke tak? So guys, bagi aku dalam apa-apa benda yang kita buat sekalipun, sasarkan supaya kita ni jadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan orang kata gadaikan maruah sendiri semata-mata nak jadi famous kat dunia. Yang tahunya wujud yang kita tahu wujudnya benda-benda ni sementara je guys. Okay guys, aku rasa itu saja. Until the next one guys. Assalamualaikum.